Allahu 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 Allah. Betul kita mengakui kecantikan akhlak Nabi, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kalau begitu, tuan-tuan dan puan-puan, diciptakan pelbagai kisah-kisah yang tak betul, kita pun percaya. Akhirnya agama kita nampak macam agama kartun. Tahu kartun? Tak. Dia tak begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Semasa saya pergi ke Afrika, alhamdulillah, Allah telah memberikan saya peluang untuk berdakwah ke Afrika, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Afrika Selatan, dan tahun lepas pergi ke Tanzania. Bila saya di Zimbabwe, dalam kereta, di bawah pokok, nampak sekumpulan manusia ni berjubah putih. Tapi bukan Muslim. Saya tahu diorang bukan Muslim. Tak nampak gaya Muslim. Lalu saya tanyalah, kami punya penganjur kat situ, who are they? Siapa mereka ni? Dia kata, oh, they are Christian. Okay. Interesting. There is one group here, there is another group there, there is another group there. So many group dress the same. Why they don't come together? Sebab dah pakaian hampir sama, kenapa tak datang bersama? Bukannya jauh pun, pokok-pokok juga dia orang cari. Lepas tu dia cerita, oh, these are the group of Christian. Salah seorang daripada mereka itu semalam telah bermimpi berjumpa dengan Jesus Christ. Jesus Christ datang dalam mimpi dia dan melantik dia jadi Nabi. Maka hari ini dia telah mengumumkan dirinya adalah Nabi. Maka hari ini beramailah pengikut yang mengikuti dia kerana mimpi yang dia dapat semalam. Kenapa orang ikut, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab agama telah dikatunkan. Sebab tanpa ilmu. Sebab seseorang bila dia menukar penampilan, semua kita ikut. Dah waktu azan kan? Kita akan bagi laluan seketika untuk azan dan saya akan sambung kepada beberapa cabaran yang lain, insya-Allah. Ya, wallahu a'lam. Bismillah. Tuan-tuan dan puan-puan masih okey lagi? Saya bukan marah tau. Nampak garang je kan? Itu cara saya ceramah.
supaya kita faham apa yang dimaksudkan. Dan untuk membuktikan poin saya, bila saya cakap poin yang ini, saya harap semua terasa. Sebab biasanya penceramah akan kata, jangan terasa tau. Tapi untuk poin yang seterusnya, saya akan mohon semua terasa. Untuk membuktikan poin yang kedua saya tadi, itu betul. Kita mungkin kata, tapi tak brother, saya cari ilmu juga. Sebab, biasanya saya datang solat maghrib, ada kuliah. Bila ada kuliah, saya duduk, saya dengar. Very good. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan poin yang ketiga. Ini poin 2.1. 2.1. Untuk membuktikan poin saya, kita tak mencari ilmu itu, kita tidak mengutamakan pencarian ilmu itu adalah betul. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mohon terasa tau. Tapi pastikan saya boleh balik lah. Sebab jalan semua dah ditutup dah. Majoriti kita tak bawa pen dengan buku nota. Kita ada smartphone, tapi nampaknya smartphone ini outsmart kita. Dia lagi smart daripada kita. Kenapa saya kata smartphone ni lagi smart daripada kita? Lagi teruk daripada baby menangis tau. Kalau baby menangis tengah malam, mak bapak kena bangun. Bukan mak bapak kena bangun. Bapak akan tendang mak, suruh mak bangun. Tetapi kalau handphone berbunyi, dua-dua mak bapak bangun. Nak tengok handphone siapa bunyi. Sebab ada WhatsApp, ada notification. Maksudnya dia telah outsmart kita. Tetapi kita tak gunakan smartphone ini untuk catat nota. Saya cukup simple saja. Andai kata tuan-tuan dan puan-puan, kita datang kuliah, kita datang ceramah, kita tak salin, kita tak tulis dan kita tak buat sebarang catatan, rasa-rasanya berapa banyak yang kita ingat? Sangat sikit. Bayangkan kalau catat pun tak mampu nak catat cepat, apatah lagi kalau tak catat. Itu menunjukkan keseriusan kita tuan-tuan dan puan-puan. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Kita bukan nak menunggu di antara waktu maghrib dengan isyak. Kalau kita menunggu antara waktu maghrib dengan isyak, kita dapat pahala menunggu duduk dalam masjid. Alhamdulillah. Tetapi pahala untuk majlis ilmu, manfaat daripada majlis ilmu, tak ada. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita tidak utamakan yang ini, saya nak masuk kepada poin yang ketiga. Sebelum saya pergi kepada cabaran luar. Nak cakap pasal poin tentang cabaran dalaman ni cukup banyak. Tapi saya hanya nak fokus kepada beberapa saja. Cabaran yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, kerana kurangnya kita mengutamakan pencarian ilmu, dan tadi saya dah sebut, membolehkan kita dengan mudahnya diperkotak-katikkan, maka hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita ada serangan pemikiran. Dan serangan pemikiran itu datangnya daripada orang Islam sendiri, yang dikatakan Islam. Tetapi Islamnya adalah liberal, sekular dan sebagainya. Dan antara, sehingga Muslim tak merasa ada izah, tak merasa ada kemuliaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu cuba memberikan sangkaan baik kepada orang yang jadi liberal, kepada orang yang jadi sekular, kepada orang yang tak nak hidup dengan gaya hidup Islam. Saya cuba bagi husnuzon kepada mereka. Apa husnuzon saya? Husnuzon saya ialah, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu ilmu mereka pasal Islam, dan saya insya-Allah secara majoritinya saya dapati majoriti yang jadi liberal itu, ilmu mereka pasal agama ini dia tak didasari dengan Quran dan Sunnah. Tetapi ilmu mereka ini sangat sedikit tentang Islam, dan mereka banyak dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Apa pengaruh Barat hari ini? Tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Satu istilah yang dipanggil sebagai hedonism. Mungkin ada yang tak faham, saya akan jelaskan, no problem. Dia tak berdosa pun kalau tak faham benda tu. Sebab saya tak nak jadikan tuan-tuan dan puan-puan, bodohnya aku tak reti hedonism. Okey je, tak ada masalah. Saya pun belajar juga. Hedonism tu adalah, dia menjadikan matlamat hidupnya adalah sekadar kegembiraan dengan keseronokan berhibur saja. Bukankah hari ini hiburan? Nak fikir banyak-banyak buat apa bro? Hidup dulu, enjoy dulu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang kata, kalau dululah, kalau dah tua-tua, dia masih ingat nak pergi surau masjid sebab nak buat persiapan nak mati. Sekarang, dah tua-tua, dia buat persiapan nak pergi uji bakat. Saya tak mau sebutlah rancangan apa. Betul ke tidak? Hedonism. Nak berhibur. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah Islam kata tak boleh berhibur? Tidak. Boleh berhibur, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita sering kali kata, sikit-sikit salah Yahudi. Sikit-sikit salah Yahudi. Betul ke? Tapi saya nak tanyalah, yang sering kali banyak menganjurkan program-program hiburan kat Malaysia ni, Yahudi ke?
Yahudi yang ada dalam sifat kita. Bukan salah Yahudi, semua kita salahkan Yahudi. Kita lah tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kala kita yang jemput mereka datang. Maksud saya jemput datang buat apa? Kita buka TV, kita jemput mereka, kita tengok berjemaah. Tapi suruh dia buka rancangan agama. Allah, boring oh. Suruh datang dengar kuliah, Allah, boring oh. Tapi tengok berjemaah, 3 jam konsert. Ui, final babe. Solat maghrib berjemaah pun tak datang. Sebab nak tunggu final. Takut terlepas momen pertama tu. Allah.